Muhyiddin berjaya pujuk Menteri UMNO kekal. Pemilihan UMNO, ini kenyataan balas Najib pada KJ. Amanah DAP kecewa dengan Anwar Ibrahim. Akhirnya, PAS putuskan hubungan dengan UMNO. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata dia telah menemui para menteri dari UMNO dan menasihati mereka untuk kekal dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Muhyiddin berkata pertemuan itu dibuat pada Isnin lalu, iaitu sehari selepas tamatnya Perhimpunan Agung UMNO atau PAU. Dalam pertemuan itu, mereka meminta nasihat saya mengenai kedudukan mereka dalam Kabinet berikutan keputusan PAU bahawa parti itu akan memutuskan hubungan dengan Bersatu pada PRU15. Saya telah menasihati mereka supaya terus kekal berada dalam Kabinet. Ini mengambil kira kepentingan rakyat dan negara. Alhamdulillah, atas nasihat yang saya berikan, kesepakatan telah dicapai bahawa semua Menteri UMNO akan terus kekal berada dalam Kabinet, katanya dalam kenyataan. Selain memuktamadkan keputusan tidak lagi bekerjasama dengan UMNO, PAU 2020 turut memberikan mandat kepada Presiden Ahmad Zaid Habidi dan Majlis Tertinggi untuk menentukan tarikh menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Zaid berkata, apabila tarikh itu diputuskan, semua ahli parlimen yang dilantik sebagai menteri, timbalan menteri atau pengerusi syarikat berkaitan kerajaan GLC akan meletak jawatan bersama. Pada masa sama, dia turut mencabar seorang menteri daripada UMNO yang didakwanya menikam parti dari belakang untuk letak jawatan. Muhyiddin berkata lagi, dengan keputusan yang dicapai dengan barisan Menteri UMNO, Kabinet akan terus berfungsi seperti biasa. Beberapa orang menteri dari UMNO memegang portfolio penting yang berkaitan dengan fokus utama kerajaan pada masa ini. Justru, saya tidak mahu peletakan jawatan mereka menjejaskan segala perancangan kerajaan untuk mengatasi masalah memulihkan ekonomi negara, katanya lagi. Terdahulu, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan membayangkan UMNO akan menarik diri daripada kerajaan pada Ogos ini, iaitu apabila penguatkuasaan darurat dijadual tamat. Para pemimpin UMNO dalam kerajaan juga membayangkan mereka akan kekal dalam kerajaan atas kapasiti individu sehingga waktu itu. Pros and con kita ada pemilihan. Satu daripada kesan daripada pemilihan ini, perpecahan dalam parti kita, dan pihak yang kalah tu akan dicuri oleh pihak lain untuk menjadi calon mereka. Jadi kalau ada pihak parti lain yang nak melemahkan UMNO, dia akan tunggu pemilihan dalam UMNO. Jadi serpihan daripada mereka yang kalah tu akan dipelawa ataupun dipujuk atau ditawar untuk masuk parti mereka. Jadi UMNO akan jadi berpecah dari segi itulah. Pemilihan UMNO sebelum pilihan raya umum ke-15 boleh membawa keretakan dan memecah belahkan parti selain membolehkan calon yang kalah dicuri oleh parti lain, kata Ketua Bahagian UMNO Pekan, Datuk Seri Najib Tun Razak. Bekas Presiden parti itu berkata, banyak pihak sedang menunggu untuk melemahkan UMNO dengan cara sedemikian. Parti lain akan tunggu pemilihan dalam UMNO jadi serpihan daripada mereka yang kalah itu akan dipelawa atau dipujuk atau ditawar untuk masuk parti mereka, katanya kepada pemberita selepas ucap tama bagi Majlis Penutup Forum Demokrasi Malaysia merangka masa depan demokrasi parlimen di Malaysia di Kuala Lumpur. Bekas Perdana Menteri itu berkata demikian sebagai mengulas gesaan bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin, yang mahu pucuk pimpinan UMNO agar mengadakan pemilihan parti itu dengan segera bagi menyelesaikan kemelut dalamannya. Khairi berkata, pemilihan seharusnya dijalankan tahun ini tanpa perlu menunggu selepas PRU yang akan datang. Najib turut menyentuh keperluan menggubal Akta Parlimen bagi mengawasi sumbangan dan pembiayaan politik sebagai menjalankan aktiviti politik sama seperti aktiviti lain yang melibatkan kos. Sekiranya anda adalah entiti perniagaan, anda mencari dana dengan menjual equity, berhutang dan menerusi pelbagai aktiviti kutipan derma. Tetapi persoalannya sekarang ialah bagaimana sesebuah parti politik melakukannya dan berbuat demikian dalam skala yang cukup besar bagi menampung kos yang berkaitan. Jadi jika seseorang ingin menyaksikan kematangan demokrasi kita sebagai demokrasi yang moden dan berfungsi, kita perlu mengawasi semua aktiviti yang dikaitkan dengan pembiayaan politik. Kita tidak boleh lantang bersuara
mengenai keyakinan kita, mengenai ketelusan dan tadbir urus, kecuali kita turut bersetuju untuk menerapkan mekanisme ini, katanya. Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki pula bersetuju pemilihan UMNO dipercepat dengan syarat pemimpin yang mempunyai jawatan dalam kerajaan mengundurkan diri. Terdahulu Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan pada Perhimpunan Agung UMNO 2020 berkata, pemilihan parti perlu diadakan pada tahun ini, tetapi keutamaan harus diberikan kepada PRU15. Sekarang ini, dalam keadaan kita tahu mereka tak sekuat, sepatutnya kita bergerak untuk kukuhkan Pakatan Harapan. Jangan kita nak bantu pula UMNO. UMNO dah tak kuat, kita kata awak jangan kerjasama dengan PAS, awak kerjasama dengan kami. Kami bantu kamu. Janganlah macam tu. Sedangkan kita dah bertahun-tahun dah berjuang untuk nak pecahkan hegemoni UMNO, Barisan Nasional ke atas minda Melayu ini. Pakatan Harapan tak seharusnya mendedahkan dirinya kepada risiko dengan membantu UMNO di saat parti itu kini sedang bergelut dan terpaksa bergantung kepada parti lain, kata pengarah komunikasi amanah Khalid Samad. Bagi Khalid, Pakatan Harapan kini perlu memberi tumpuan untuk membina kekuatan sendiri. UMNO tak sekuat dulu. Sekarang, dalam keadaan kita tahu mereka tak kuat, sepatutnya kita bergerak untuk kukuhkan Pakatan Harapan. Jangan kita nak bantu UMNO pula. Kenapa awak nak tolong dia? Dia berpaut pada PAS dan pihak lain. Malah dekat Kelantan dan Terengganu pun dia nak berpaut dan bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Jadi kita kena bijak menangani keadaan ini. Jangan sampai kita serah hulur tengkuk kepada UMNO. Pihak dalam Pakatan Harapan kata, kita tak kuat, tapi kita hulur tengkuk kepada UMNO pula, katanya dalam bual bicara dalam talian di Facebook Jom Channel. Amanah dan DAP dilihat semakin kecewa dengan usaha Presiden PKR Anwar Ibrahim untuk merapati kem Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi. Berbanding menjalinkan hubungan dengan UMNO, mereka sebaliknya mendesak Anwar untuk menyatu padukan barisan pembangkang termasuk Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang, Ikatan Demokratik Malaysia, Muda dan Warisan yang tidak begitu diterima PKR. Kata Khalid lagi, tidak mengapa jika Pakatan Harapan mahu bersikap terbuka untuk merangka strategi kerjasama di beberapa kerusi untuk pilihan raya umum akan datang. Tapi secara rasminya, Pakatan Harapan mesti dilihat kuat, teguh, tegas. Kita nak budaya politik yang baru, nak menolak budaya politik Barisan Nasional iaitu kleptokrat, politik wang, perkauman dan sebagainya. Kita nak satu permulaan baru, nak habiskan cerita yang tak sempat kita habiskan sebelum ini kerana hanya mendapat 22 bulan untuk mentadbir negara, katanya lagi. Secara rasmi UMNO berkata, ia tidak akan bekerjasama dengan PKR, DAP dan Bersatu. Bagaimanapun parti itu tidak menolak kemungkinan membentuk gabungan selepas PRU15. Bersatu dan PAS akan terus mengukuhkan kerjasama dalam Perikatan Nasional bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 menurut kenyataan bersama kedua-dua parti itu hari ini. Perkara itu dinyatakan oleh Setiausaha Agung PAS dan Bersatu, Taqiyuddin Hassan dan Hamzah Zaiduddin. Bersatu dan PAS bertegas menolak sebarang bentuk penjajaran baru untuk merubuhkan kerajaan pasca PRU15, terutama yang melibatkan Pakatan Harapan dan sekutunya. Bersatu dan PAS sentiasa komited untuk memperkukuhkan penyatuan ummah dan perpaduan seluruh masyarakat majmuk, bersedia bekerjasama dengan mana-mana pihak yang mendukung konsep tersebut, sekaligus menolak sebarang usaha untuk merungkaikan perpaduan yang telah sedia terjalin dan sebarang percubaan menggugat kerajaan Perikatan Nasional yang dibina secara bersama, kata mereka dalam satu kenyataan bersama. Kenyataan itu hadir selepas pengarah pilihan raya UMNO, Tajuddin Abdul Rahman, meminta PAS menyatakan pendirian sama ada untuk bersama UMNO atau Bersatu pada PRU ke-15 nanti. Hamzah dan Taqiyuddin dalam kenyataan mereka turut menyeru semua pertubuhan dan persatuan Melayu Islam dan Bumi Putra, terutamanya dan rakyat Malaysia yang cintakan negara agar bersatu. Pada 29 Mac lalu, Tajuddin berkata, sudah tiba masanya PAS menyatakan pendirian sama ada untuk bersama dengan UMNO ataupun Bersatu pada PRU akan datang. Ini kerana menurutnya, UMNO telah menyatakan pendirian untuk bersama PAS dalam PRU nanti dan akan bersendirian sekiranya PAS memilih untuk bersama Bersatu.